sebab mak dia kan. Mak ni kan kerja. Tak. Dah nak mula dah. Nenek dah. Di sana jaga. Saya ambil dulu nama dia Musa. Jadi aku terus berkebun. Pagi kan. Dah Laila tak boleh namanya. Ya Laila. Tak dua teman. Laila, dia nampak aku cantik seseri kat situ. Tak boleh keluar lah. Tak boleh nak. Okey. Gini dia. Dia tak sampai tak nampak tu. Dia nampak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Monis Cookies, iaitu Puan Ramoni Muhammad Safi'i, founder kepada Monis Cookies, membuat secara live dekat PUJB, iaitu Pembangunan Usahawan Negeri Johor. Pada pagi ini jam lebih kurang pukul 11.03. Okey, di kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PUJB kerana memberi laluan kepada syarikat Monis Cookies untuk memberi sedikit berkongsi untuk maklumat pembuatan kek dan cookies dan berceritakan sedikit latar belakang permulaan Monis Cookies, juga pengilibatan Monis Cookies waktu COVID-19 dan juga cabaran-cabaran usahawan. Dan di samping itu saya memperkenalkan produk Monis Cookies, cookies tahunan, harian dan perayaan. Dan juga semasa COVID-19 saya melahirkan produk untuk harian iaitu pizza, kek untuk dikomersialkan, dan juga sos paste iaitu all purpose tomato paste, dan juga pelbagai lagi produk-produk yang lain. Saya ingin berkongsi cerita tertubuhnya Monis Cookies ni berdasarkan atas minat dan dorongan saya untuk membantu keluarga dari segi penjanaan rezeki ibu dan ayah dan adik-beradik ketika umur saya berusia 21 tahun bermula. Kemudian tu saya buat secara perlahan-lahan produk cookies dengan hasil kreativiti saya sendiri, dan saya berusaha dan saya belajar dengan arwah nenek dan makcik saya ketika tu. Sebab daripada kengkangan ekonomi saya tak dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang bakery dan pastry. Syukur Alhamdulillah saya berusaha untuk memberi pendidikan dalam diri saya sendiri, iaitu saya ingin berjaya dan saya ingin maju dalam bidang perniagaan dengan dibantu oleh ibu dan ayah saya serta keluarga dan adik-beradik. Jadi permulaan ketika tu agak mencabar kerana kekurangan dari segi ilmu dalam bidang bakery. Cuma keazaman dan dorongan yang kuat daripada dalaman diri saya sendiri, dan juga saya melihat kegigihan ibu saya membesarkan saya dan adik-beradik, dan syukur Alhamdulillah niat saya untuk bantu ayah dan ibu dan juga dengan doa beliau sendiri sampailah tahap saya untuk yang anda semua lihat dan anda ketahui. Mungkin di luar sana tidak ataupun belum atau kurang mengenali saya. Saya adalah pengarah urusan
Moni's Cookies, iaitu Puara Moni binti Muhammad Safi'i. Syarikat berada di Batu Pahat, Johor, iaitu production dan showroom Moni's Cookies berada di Seri Garden, Batu Pahat, Johor. Anda boleh nampak kedai sewa 2 pintu, dan yang anda dekat di luar sana pun boleh nampak ada banting, iaitu Jom Shopping Raya. Pembelian cookies RM70 ke atas ada free gift. Dan sebelah kedai ada showroom kecil, iaitu untuk walk in, dan juga showroom pameran cookies perayaan, terutamanya untuk ejen-ejen, pemborong, dropship yang untuk melihatlah produk cookies perayaan berada di tempat saya. Showroom tu dibuka khas terutamanya 6 bulan sebelum puasa, kami dah buka secara terbuka kepada semua. Dan memang banyak aktiviti yang saya lakukan untuk dalam bidang bakery dan pastry, terutamanya dalam production. Sebab Moni's Cookies banyak mengambil mendidik budak-budak lepasan SPM ataupun budak yang menunggu keputusan final exam untuk bidang, diorang sementara menunggu college masuk dalam bidang bakery and pastry. Saya mengambil diorang untuk saya didik diorang sedikit kemahiran yang saya ada, menjana ataupun mencari ilmu dalam bidang bakery dan pastry. Okey, cookies, Moni's Cookies ni banyak membuat cookies-cookies perayaan. Tapi untuk untuk menjadi seorang usahawan ni, kita mestilah pertama kita ada permulaan dengan niat. Apa-apa pun perniagaan yang kita lakukan, baik kehidupan, hendaklah didahulukan niat kita. Apa niat kita untuk dalam bidang keusahawan ni? Kita nak berniaga ni untuk apa? Okey. Pertama, dalam perniagaan kita naklah share. Share perniagaan kita dengan orang sekeliling. Manfaatkan ilmu yang kita ada. Okey, kita share pada mereka-mereka di luar apa yang kita boleh kongsi dari segi ilmu, bisnes, pengalaman ataupun didikan. Kita share mereka di luar. Kemudian tu untuk menjadi usahawan ni, pada saya lah yang saya sendiri amalkan, pertama dengan niat, konsisten dengan niat kita untuk kita share dan bantu masyarakat di luar. Share kita ni kepada, pertama dengan ibu dan ayah, kedua share kita ni kepada masyarakat, share kita ni yang teratas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memberi pada dia sebab dia maha memberi pada kita. Kita berikan dulu pada dia. Tanggungjawab kita utama pada dia dulu. Kita beri. Kemudian bila dapat sedikit, kita beri pada dia lagi. Kita share lagi pada masyarakat luar. Pada adik-beradik terutamanya. Pada masyarakat di luar, kawan-kawan yang rapat dengan kita. Masyarakat yang jauh sikit, kita buat lagi banyakkan bersedekah. Selain pada yang wajib tu kita berzakat dalam perniagaan. Bersedekah tu adalah salah satu kongsi rezeki. Okey, saya nak sharing serba sikit macam mana kita nak memperluaskan rezeki kita dengan lebih meluas lagi di muka bumi Allah ni. Pertama, kita share pada keluarga. Kemudian tu setiap perjalanan kita kerapkan dengan zikrullah, iaitu subhanallah, subhanallah, selawat atas Nabi, sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan Al-Fatihah untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada kawan-kawan kita dan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Kemudian tu sering kali kita berdoa dan mohon kepada Allah apa yang kita minta dengan dia. Setiap sekali lepas kita solat, kita mohon dengan Allah dengan permulaan zikirullah, iaitu selain daripada tu banyakkan zikir, iaitu zikir yang saya amalkan surah wa ufawwi amri illallah innallaha basirun bil ibad. Surah tu memberi kita berserah diri kita pada Allah dengan apa yang kita sudah usaha. Dialah yang mengaturkan segala-galanya perancangan yang kita buat, dia yang mengaturkan segalanya. Jadi tugas kita hanya berusaha melakukan doa dan tawakal. Selebihnya dia yang akan melaksanakan dengan diiringi doa dan selalu kita berzikir kepada Allah. Maksudnya kita sebagai usahawan ni untuk nak menjadi usahawan supaya rezeki kita melimpah ruah, banyakkan kita selalu mengingati dia, selalu berinteraksi dengan dia. Kadang-kadang bukan hanya dekat ikat sejadah saja. Kadang kita dalam kita membuat kerja kita, dalam waktu kita drive ke mana-mana, ingat, kita sentiasa ingat pada dia. Maknanya perjalanan hidup kita ni adalah antara kita dengan dia terutama, kemudian kepada masyarakat. Kemudian tu yang kedua, lakukan kita membantu orang-orang di luar. Contohnya terutama dalam waktu COVID ni kita membeli sedikit juadah makanan di luar, kemudian tu dengan makanan tu kita berikan pada orang lain. Kita tahu okey, kawan kita ni suka apa, kan? Ataupun masyarakat di luar tu kita beli, kita sedekahkan. Kita sedekahkan untuk jemaah-jemaah surau buat kenduri. Kita bagi sedekahkan pada anak-anak yang lalu lalang untuk pergi sekolah. Kita ambil sedikit kewangan kita, kita hulurkan bagi pada anak-anak ni. Kemudian tu kita beli kuih dengan kawan-kawan kita beli sedikit, kita beri kepada kawan, kita ziarah kawan, kita berikan pada kawan yang kita nak hadir ke sana lah. Tu salah satunya. Kemudian tu yang ketiga, yang saya amalkan, banyakkan untuk zikirullah. Kemudian tu dalam masa COVID-19 ni, saya banyak bergerak dengan belajar dengan online lah. Dalam keadaan macam ini, kita kena ada pembaharuan dan melakukan aktiviti marketing bukan secara dengan offline sahaja, tapi dengan online. Keadaan bisnes sekarang telah banyak berubah. Kita kena mengikuti perkembangan semasa, apa trend sekarang. Jadi sebagai seorang usahawan, kena berpandangan jauh, berfikiran positif dan selalu berniat baik walaupun pelbagai ujian dan halangan yang berlaku pada diri kita. Tip untuk kejayaan ni adalah yang paling tinggi adalah sifat sabar. Sabar yang paling tinggi walaupun macam mana pun ujian yang datang. Kita kena sabar. Ujian dan halangan tu adalah salah satu rezeki, maaf. Dia menyentuh sikit perasaan saya. Macam mana pun halangan, ujian ke, fitnah ke, tomohan ke, apa-apa, kita dalam keadaan yang sabar, sabar yang tinggi, semangat jitu yang kuat, sentiasa kita berniat baik, positif. Positifkan minda, positifkan hati, jiwa. Kadang-kadang ada gangguan-gangguan yang tak elok kan, meracuni fikiran kita. Kemudian tu kita banyakkan istighfar dan kita lakukan solat taubat dah. Kadang-kadang mungkin kita sendiri pun silap. Kata-kata kita yang agak kasar, orang tak suka kan. Mungkin
perbuatan kita ni ada di antara yang tak berminat ataupun tak berkenan. Kita nampak kita betul. Tapi kadang-kadang orang yang melihat diri kita tu yang mendapat menilai diri kita ni betul ke tak betul ke. Jadi sudah ada teguran apa baik daripada keluarga, kawan-kawan kita ambil, yang baik tu kita ambil, yang tak elok tu kita jadikan sepadan. Mana yang agak tak elok tu tak apalah, itu teguran yang membina. Teguran daripada sekitar kita jadikan dia sebagai positif untuk membina diri kita untuk bergerak maju dan jadikan dia sebagai jati diri, membina sebagai untuk kekuatan. Allah nak jadikan kita, Allah mahu kita sentiasa sabar. Sabar dengan apa pun ujian yang datang. Kerana kesabaran itu adalah satu tip untuk kejayaan, untuk rezeki itu melimpah ruah lagi datang pada kita. Jadi kita kena sentiasa sabar, sentiasa fikiran positif. Anda kata ada benda-benda yang meracuni fikiran kita, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mungkin aku ni tak betul. Jadi orang pun tegur kita. Kau ni buat perkara tak betul. Jadi banyakkan muhasabah pada diri kita. Jadi waktu COVID-19 ni kita belajar sesuatu daripada apa yang berlaku, apa yang akan berlaku ke hadapan. Jadi maksud dalam masa COVID-19 PKP, PKPB, PKPP, kita belajar untuk muhasabah diri. Kemudian tu kita belajar untuk perbaiki diri. Ketika kita belajar macam mana kita nak sentiasa maintain dalam bisnes dan kehidupan kita, dan kita belajar untuk perbaiki sistem marketing dan juga produk kita. Dalam masa PKP ni lah kita belajar dan cari ilmu baru ataupun susun atau balik semula sistem dalam manajemen syarikat dan juga pembuatan kita. Okey. Sekarang ni saya nak masuk serba sedikit. Saya tadi dah bercerita dengan pasal sedikit kekuatan dan motivate diri. Sekarang ni saya nak masuk musim perayaan cookies, iaitu cookies perayaan. Saya asal permulaan daripada cookies perayaan, iaitu contoh cookies golden tart. Okey, boleh sendiri di sana. Semua nampak ni golden tart. Okey, dekat layar FB pun ada secara last golden tart daripada Moniz Cookies. Dia diperbuat daripada butter pure Anchor. Boleh nampak di sini. Golden tart. Golden tart ni popular di Singapura. Okey. Outlet di Al-Barakah, iaitu buyer saya di Singapura. Outlet yang bernama Al-Barakah. Okey, di Singapura. Memang dah lama bersama saya. Dia ngambil produk saya selama 7 tahun daripada permulaan sedikit. Dan sewaktu COVID-19 pun dia terus konsisten ambil produk saya. Okey. Boleh tengok dekat sini Kemudian tu dekat sini Nutella pot. Okey, ni Nutella pot Okey, Nutella pot daripada butter pure campuran dengan butter. Kemudian tu isian dalam dia biar rangup dan campuran daripada tepung campuran. Boleh nampak dekat sini litipan badam dia keliling. Dan coklat Nutella. Okey. Kemudian tu boleh nampak dekat sini juga cookies Fem Frozen kenari meleleh. Okey, boleh nampak kat sini Fem Frozen kenari meleleh. Okey. Lilihan blueberry meleleh, meritip. Ni campuran butter Anchor dan cheese. Atasnya ada meringue dan serbuk badam. Dan dalam-dalam ada serbuk badam. Kat luarnya, kat atas meringue ni ada almond slice. Kemudian tu kita masuk lagi Ariana Rose. Okey Ariana Rose ini salah satu killer produk daripada Moniz Cookies.
Okey, dalamnya ada gajus, butter pure, dan juga ada corengan-corengan coklat white dan coklat black. Kemudian tu ini dia buat daripada butter pure, kemudian campuran tepung. Di Singapura pun ni salah satu produk killer, Ariana Rose. Kita boleh tengok lagi produk yang lain, Rainbow Cookies. Maaf saya tak ada contoh Rainbow Cookies kat sini. Tapi boleh ada nampak dekat slide ni Rainbow Cookies lah. Okay, salah satu produk untuk perayaan. Anak-anak suka, ibu pun suka. Itu. Okay, boleh masuk lagi. Okay, dekat sini ada cookies Yana Crispy. Okay, boleh nampak dekat screen. Coklat white dan atasnya tu ada gajus. Nanti kita buka lagi. Okay, ini Malatop Malatop ni pun salah satu produk killer. Boleh didapati dekat Monis Cookies. Dan tu dalamnya tu ada coklat chip dan serbuk badam daripada butter pure juga. Boleh buka lagi. Okey, dekat sini pun boleh nampak juga tertera iaitu red velvet crispy. Adunan daripada serbuk badam dan juga coklat chip. Okey, rasa dia adalah rasa red velvet. Kemudian lagi, okey, dekat sini ada almond Cadbury. Ini salah satu produk Monis Cookies yang popular. Dekat atas ada ritipan badam. Adunan coklat yang saya ada sendiri untuk jadikan rasa lebih kurang coklat Cadbury, tapi taklah sama macam coklat Cadbury. Rasanya lebih kurang coklat Cadbury. Saya olah sendiri untuk rasa yang macam mana di luar maulah. Atasnya serbuk badam. Okey, kemudian tu dekat sini stereo crumble. Boleh tengok. Okey, kat sini daripada campuran tepung, serbuk badam. Luarnya salutan coklat, kemudian tu ada kompleks, mini kompleks. Okay. Ini salah satu produk untuk kesihatan jugalah sebab ada kompleks kan. Okay, next lagi. Okay, kat sini okay, dekat sini ada red velvet Nutella. Red velvet Nutella daripada cookies, pastry dia ada rasa red velvet, keliling dia ada almond nib, kemudian tu coklat Nutella. Beza yang tadi tu Nutella pot, dia rasa original. Okay. Nutella pot, dia rasa original. Yang ini rasa red velvet. Sebab kadang-kadang customer dia nak rasa yang kelainan, warna kelainan. Kalau yang original, Nutella pot. Okay, boleh tengok Nutella pot kat sini. Kemudian tu kalau nak rasa yang lain, rasa red velvet, ni red velvet Nutella. Okay, next. Okay, kemudian tu ada coklat almond. Dalamnya ada coklat. Dan setiap atas tu ada almond slice. Dalam adunan cookies tu ada dicampur dengan coklat lagi. Okay. Next lagi. Okay, kemudian tu honey hipster. Salah satunya produk daripada Monis lah. Okay, dekat sini makmur gajus. Okay, dibuat daripada butter dan juga minyak sapi QBB. Diolah, boleh nampak ni campuran gajus yang di blend. Kemudian tu ada lagi produk cookies untuk perayaan dan harian. Okay, yang kat sini juga ada makmur kacang. Kita dipanggil makmur putih. Makmur kacang, makmur putih adalah orang yang cookies yang sama. Daripada minyak sapi QBB. Cookies ni memang popular juga di Singapura dan juga di seluruh Malaysia. Okey, boleh. Okey, boleh tengok kat sini buntat.
Okey, buntat. Buntat cookies buntat. Tart buntat. Daripada Moni's Cookies. Okay, sorry. Daripada Moni's Cookies butter dia diperbuat daripada butter Anchor. Nanti saya akan bercerita sedikit untuk cookies yang boleh untuk buat postage. Saya akan tunjukkan satu-satu cookies yang boleh buat untuk postage secara online. Okay, siapa yang di luar sana nak boleh untuk nak buat OEM pun boleh guna ribbon ring anda sendiri. Kami mengalu-alukan, maknanya sebab saya sebagai manufacturer saja. Siapa nak menggunakan stiker sendiri pun boleh, ada syarat-syarat dan terimanya. Okay, next. Okay, dia Amod. Ini cookies campuran cornflakes dan coklat chip. Atas itu ada coklat butterscotch. Atas coklat butterscotch ada gajus. Dibuat daripada campuran tepung. Okey, ombak rindu, campuran tepung dan juga coklat. Dan atas coklat tu ada juga badam sebiji. Okey, untuk produk harian sekarang saya nak masuk juga produk harian. Okey, saya ambil masuk lagi untuk cookies harian, cookies tahunan dan perayaan. Pada sesiapa nak join Mama Moni's ataupun Moni's Cookies, boleh jadi ejen kepada Moni's Cookies untuk ejen, pemborong dan juga dropship. Okey, untuk dropship, dengan anda membeli 10 botol cookies daripada Moni's Cookies, anda layak menjadi dropship Moni's Cookies. Okey. Dekat sini juga saya nak share produk-produk harian daripada dapur Mama Moni's, iaitu pizza. Ni Moni's Cookies punya. Ni logo dia, dapur Mama Moni's. Kemudian tu saya tunjukkan produk harian. Ni pizza. Ni pizza daripada dapur Mama Moni's Tepung roti saya buat sendiri. Sosnya pun saya buat sendiri. Mama Moni's buat. Dan kami dah ada sos multi purpose yang boleh digunakan untuk pelbagai produk dan masakan. Okay, ini salah satu sos yang ada kat sini. Saya gunakan untuk produk pizza. Okay, ni pizza. Okay, ni pizza ayam. Ni kita tengok dekat sini, ni pizza ayam Selain pada tu, saya ada kek kukus buah-buahan untuk harian. Kek kukus buah-buahan Okay. Siapa-siapa yang berminat dengan kek kukus boleh datang untuk memiliki dari dapur Mama Moni's. Okay. Dan ini salah satu sos yang saya daripada pizza tu. Okay. Kemudian tu ni sos yang saya olah sendiri semasa COVID-19. Saya lahirkan untuk harian dan boleh dileper atas pizza, atas buat untuk spaghetti campuran. Maknanya kat luar tinggal beli daging, proseskan daging tu, letaklah dihitam. Cara buat dia, dihitam, bawa bawang sikit. Kemudian tu ambil tomato sauce ni yang saya dah olah sendiri, gaul, dah jadi boleh makan dengan spaghetti. Okay, kemudian tu sos tomato paste ni boleh buat colet-colet dengan ubi, dengan lempeng,
dengan roti. Sebab dekat sini saya selain yang ini, okey, boleh tengok. Okey, colet-colet saya boleh buat, tunjukkan colet-coletnya macam mana. Okay. Kita ambil sikit dekat sini. Nanti kita colet dengan ubi. Bismillahirrahmanirrahim. Colet dengan ubi macam ni dan kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ubi ubi rebus. Kan musim hujan, waktu petang. Sedap kan makan ubi? Okey, ni colet-colet lagi kita makan dengan ubi rebus. Kemudian tu kita boleh makan juga dengan lempeng. Orang Malaysia ni dia suka memang pelbagai. Jadi ni lempeng. Colet lagi dengan sos tomato paste daripada Mama Moniz. Okey ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tu saya ada buat pizza. Pizza lahir daripada Mama Moniz dan saya buat roti sendiri. Dan roti ni kita buat colet-colet juga. Contoh macam ni. Roti pizza kosong ni kita buat colet. Colet boleh kita makan dengan sos pizza. Ni roti yang saya buat. Ni roti yang saya colet dengan sos. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni saya ada buat promosi. Mama Moniz ada buat promosi. Okey. Untuk promosi sekarang memperkenalkan sos iaitu all purpose tomato paste ni. Satu botol harga yang akan jual ke depan RM14 satu botol. Tapi untuk waktu promosi sekarang ni satu botol RM10. Dengan harga yang mampu milik di luar, beli sos tomato satu botol, saya bagi satu roti. Saya bagi satu roti. Ni. Okey. Ni tomato paste. Okey. Ini dapat roti. Beli satu botol all purpose tomato paste, anda dapat satu roti kosong pizza. Jadi kombinasi dekat sini. Dengan nilai RM10 sahaja. Okey. Beli dua tomato sos ni boleh dapat 2 roti kosong, roti pizza. Tu. Saiz 6 inci. Ni saiz 6 inci. Ni saiz 6 inci. Dapat beli satu, dapat satu roti. Beli dua, dapat 2 roti kosong dengan RM10 sahaja. Ni saya tengah dalam buat promosi selagi stok masih ada. Kemudian tu dekat sini saya ada buat juga projek harian iaitu roti kok. Roti kok ataupun roti lutut. Kalau kita sini panggil roti lutut. Roti lutut. Nampak nampak lutut dia? Bentuk lutut. Roti lutut memang sedap dimakan, dicicah dengan air kopi. Ni macam ni. Cicah air kopi. Panas-panas.
Waktu petang kita makan. Macam ni makan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Asal kerangut panjang. Roti kot daripada Mama Monis. Ini projek harian. Kemudian roti lutut ni dah dapat permintaan di utara. Selain pada projek harian kawasan Johor, dekat utara pun dah dapat dan diorang nak. InsyaAllah lepas Raya Haji ni kami produce untuk hantar ke bahagian utara. Kita dengan kopi panas. Cuba makan. Minum ni air kopi. Apa? Okey, saya tunjuk lagi. Ni roti kok Boleh nampak roti kok. Dekat TV, dekat skrin pun ada gambar. Ni yang original dia, roti lutut. Okey, berminat boleh PM saya. Kemudian tu ada lagi pelbagai produk lain, iaitu daripada roti lutut ni kita boleh buat proses biskut kelapa. Biskut kelapa ni saya buat untuk produk harian dalam packaging saiz RM10. Nilai RM10, anda boleh merasai nikmat biskut kelapa daripada Monis Cookies. Okey. Kemudian tu saya nak share sedikit perjalanan pada musim COVID-19. Ada juga Mama melahirkan kek, iaitu kek cheese mango cheese lele mantap. Okey, seperti yang ada dekat skrin. Kemudian tu kek chocolate moist, marvelous, kek lapis, lapis prune, lapis strawberry. Dan juga kek tapak kuda ni untuk projek harian. Saya buat dalam nilai RM jualan RM10, saiz yang kecil. Jadi mampu milik pada mereka di luar. Kalau saiz yang panjang tu yang ada dekat skrin ni untuk projek harian dan untuk projek tahunan. Kemudian tu untuk projek harian biasa pun saya buat cheese tart blueberry. Dalam packaging yang kecil. Okey, 10 biji saya jual dalam nilai RM8. 10 biji RM8. Ini harga masuk PKP COVID-19 lah ni. Kemudian tu semasa COVID-19 juga aktiviti penghantaran aktiviti Monis Cookies terus bergerak. Dengan cara saya link dengan ejen dan pemborong saya. Yang nampak dekat secara live ni adalah penghantaran cookies ke Terengganu. Ejen pemborong saya di Terengganu masa COVID-19 tersebut, iaitu yang tertera gambar di live ni 2 minggu sebelum puasa. Okey, selain daripada ejen-ejen, pemborong dan DS, saya menghantar produk pizza Mama Monis ni dekat Shop Roxy. Saya bagi pada member dekat sana sebagai DS kami. Alhamdulillah feedback sampai sekarang ada lagi dan dia sentiasa ikut follower saya. Kemudian tu penghantaran cookies di Semparanggam. Maknanya ejen saya ambil sekerat jalan. Saya daripada Batu Pahat hantar ke Semparanggam. Dekat tol Lebuh Raya Semparanggam tu kami buat pengagihan. Tapi pada masa yang sama kami mengikuti SOP yang disarankan. Jangan lupa pakai mask dan tidak boleh bersentuhan lah. Okey. Boleh nampak dekat sini Walaupun ada macam mana pun halangan, kita terus saja bergerak. Cari jalan macam mana untuk nak dapatkan sesuatu tu dengan baik, iaitu permulaan saya ambil tajuk yang ke depan, mohon dengan Allah. Sentiasa bermohon dengan dia.
Kemudian tu saya menghantar juga produk pizza ni ke Felda Muakil, iaitu di Kelangkayu ni ejen dan dropship saya di sana. Kemudian tu ni masa PKP ni sebelum puasa. Maknanya 3 minggu sebelum puasa, iaitu bulan 4, saya menghantar produk cookies dan juga pizza dekat Felda Muakil. Ini salah satu ejen saya di sana lah. Ini ejen yang baru dilahirkan sewaktu PKP COVID-19. Sebab tu kadang-kadang kita kena menerima keadaan ujian dan halangan tu adalah rezeki. Jadi kita harus sentiasa sabar dan terus sabar dan sentiasa berusaha serta berfikiran positif, doa dan tawakal. Serahkan sebulatnya pada dia. Ni pizza Mama Monis dekat sekolah menengah Temenggung Ibrahim Batu Pahat. Kemudian tu aktiviti yang Monis Cookies lakukan, iaitu promosi sempena perayaan. Saya terus jalankan promosi sempena perayaan di kedai dan showroom saya, tapi saya customer tak datang ke tempat showroom, tapi kami menghantar produk terus kepada customer, iaitu dengan cara delivery dan COD. Cas yang tertentu dikenakan. Okey, ini sewaktu sebelum PKP gambar yang dekat sini, sebelum PKP kerajaan umum pada tarikh 18 hari bulan 3. Sebelum ni customer datang membeli, jom shopping raya. Jadi ejen dan customer datang untuk membeli dan memilih produk, dan kami RM70 pembelian dapat free gift. Free gift yang tertera depan tu adalah Tupperware je, simple je. Bukannya murah-murah, tapi kita menghargai customer dengan kita memberi free gift yang mampu bilik, diorang boleh guna dan kita boleh menyediakan. Ni di antara waktu malam lah, budak-budak datang kan, datang singgah beli produk cookies saya. Sebelum COVID-19 tu saya link dengan budak-budak student, jadi dia panggil kawan-kawan untuk datang membeli. Kemudian lagi di masa tarikh 28 hari bulan 2, saya buat food sampling di Singapura, iaitu di Al-Barakah. Saya support saya punya buyer untuk produk saya. Alhamdulillah, saya melalui undang-undang iaitu jalan secara ekspor legal, iaitu melalui cara legal lah, proses ekspor, dokumen, apa-apa semua yang dibantu oleh konsultan saya sendiri, iaitu Puan Ain, sebagai salah satu orang backup belakang saya lah, mendidik saya macam mana untuk buat dokumen ekspor. Sekarang, sebab saya sekarang dalam proses belajar untuk membetulkan lagi manajemen syarikat dan juga untuk dokumen ekspor, apa yang perlu, apa yang tak perlu dalam packaging kita, dalam produk kita, dan dokumen untuk ekspor. Okey, yang tertera dekat sini, founder Al-Barakah, iaitu Encik Rahman, Tuan Haji Rahman. Okey, aktiviti sewaktu PKP bulan 3, aktiviti yang tertera dekat skrin ni, sewaktu bulan 2, bersama pelajar dari Politeknik. Jadi saya sedikit memberi motivate dan juga buat demo cookies pada student-student yang datang di permis saya. Okey, tidak ketinggalan juga kepada sahabat saya Rahayu Khalid, iaitu dia sebagai sebagai tourist guide, memberi peluang kepada saya membawa
customer daripada Singapura datang ke permai saya dan diorang menikmati produk cookies secara panas-panas keluar daripada oven. Terima kasih. Sebab tu kadang-kadang pendorong kita ni bukan hanya setakat dalam keluarga kita. Jiran tetangga, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Kadang daripada agensi-agensi kerajaan yang banyak membantu kita untuk kita bergerak dari satu tangga ke satu tangga ke satu tangga lagi. Jadi kita sentiasa menghargai mereka-mereka yang di belakang ini. Sama ada kita di bawah, permulaan, pertengahan, pertengah lagi dan kehadapan. Walaupun kita berada di satu tahap yang tinggi, jangan lupa orang yang terdahulu membantu dan juga memberi support moral kita di belakang. Mana kita sentiasa menghormati dan menghargai mereka-mereka tersebut. Mana sentiasa sikap rasa hormat tu sentiasa pada siapa-siapa pun. Sama ada kita kenali ataupun kita tidak kenali mereka tu. Kerana sifat nilai hormat diri kita pada orang tu adalah nilai yang tinggi tau. Sebelum kita menjadi seorang usahawan yang lebih cemerlang, kita kena didik diri kita menjadi diri kita sendiri dan ada jati diri. Okey. Dan tidak ketinggalan semangat dan dorongan daripada pihak MARA, iaitu pengarah Tuan Hashimi baru saja berhenti daripada pengarah MARA Johor Bahru, dan kata-kata beliau tu memberi infak yang tinggi pada saya dan menjadikan satu senjata untuk saya terus bergerak dalam waktu COVID-19 ni. Cabaran kita memang tinggi dalam waktu ini, tapi kita terus konsisten dengan melakukan aktiviti yang mengikut SOP yang kerajaan berikan. Okey. Kemudian tu kejayaan pada tahun 2015 saya masuk dekat dalam Surat Khabar Metro iaitu Business Biskut Inspirasi Kejayaan. Pada tahun, sejarah yang tidak boleh saya lupakan pada tahun 2014, staf saya menghantar produk ke Semparanggang, van daripada syarikat Monis Cookies sebelah dua, dan staf saya meninggal di tempat kejadian itu juga. Itu sejarah yang kami semua tidak boleh lupakan. Itulah cabaran dugaan untuk kita menjadi seorang usahawan ni, kita kena tempuh dan menerima dan berdepan dengan apa juga ujian dan halangan yang Allah berikan. Tapi jangan lupa, ujian, halangan dan dugaan tu kita mohon dengan Allah untuk Allah bantu serta selesaikan. Sebab kita tak mampu nak buat benda tu semua. Kita serahkan segalanya pada Dia untuk menyelesaikan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tulang belakang saya selama ini, anak-anak, suami, keluarga, sahabat andai, kawan-kawan, juga tidak ketinggalan Puan Ain Logistik yang memberi semangat dan kata-kata sewaktu PKP. Juga saya waktu PKP ni COVID-19, saya diberi peluang dalam TV Al-Hijrah untuk slot TV Al-Hijrah usahawan memperkenalkan produk dan promosi. Kemudian tu saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada PUJB, iaitu Pembangunan Usahawan Johor, memberi peluang kepada saya untuk saya mempromosikan produk saya. Kemudian tu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada konsultan saya sendiri, iaitu Puan Norita, ataupun dikenali sebagai Ain Logistik Sdn Bhd. Juga untuk usahawan di luar sana,
kata-kata serba sedikit saya berikan. Kita sebagai usahawan jangan terus give up walaupun dalam waktu macam ini. Sentiasa kita positif, janakan diri dengan sikap yang cemerlang, bermohon dengan dia dan terus bergerak dan berusaha. Okey, pada mereka di luar sana untuk mengetahui dan berhubung secara lanjut, boleh like FB saya Ramoni Syafii ataupun terus kontak number 012 762 3362. Okey, kalau nak tahu serba sedikit tentang kek ke, cara nak buat kek ke, apa tip-tip sebagai usahawan untuk pembuatan kek dan cookies, boleh terus berhubung dengan saya dan kita akan berjumpa lagi untuk siaran yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.